Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah bin Muhammad Rashid akan memberi sedikit ulasan dari Teater Peti Sejuk yang telah ditayangkan tempoh hari. Teater Peti Sejuk ini dia mengisahkan tentang watak Mak Mona janda sebagai ibu tunggal yang telah diceraikan oleh suaminya dan mengalami gangguan psikologi. Jadi Mona janda ni dia mempunyai dua orang anak, seorang perempuan yang bernama Lisa dan seorang lelaki yang bernama Mirul. Jadi yang pada permulaannya cita-cita Mak Mona ni sebenarnya hendak menjadi Ratu Cantik, tetapi Mona ni terpaksa melupakan impiannya untuk menjadi seorang Ratu Cantik demi membesarkan anak-anaknya. Dalam masa yang sama ni Mona janda ni telah ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Namun gangguan psikologi yang dialami Mona ni telah mengakibatkan dia ni tidak mengendahkan tabiat pemakanan yang sihat serta menjejaskan kesihatan anak-anaknya sendiri. Dia memaksa anaknya untuk masuk ke pemilihan Ratu Cantik yang memerlukan anaknya makan tidak lebih daripada 800 kalori sehari. Lepas tu pada pendapat saya pula dia juga memaksa anaknya yang bernama Mirul tu untuk membuat video dan review tentang makanan sehinggalah dia mendapat obesiti. Lepas tu di sisi lain pula sebuah lagi watak yang bernama Pak Mat, beliau ni telah menyembunyikan resepi-resepi pisang gorengnya. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu tentang resepinya itu, bahkan anaknya sendiri becek. Pak Mat ni dia seorang suami tunggal. Pada suatu hari Pak Mat ni dia terlepas cakap tentang resepi pisang gorengnya itu. Jadi becek terkejut mendengar resepi tersebut kerana ia adalah makanannya sejak kecil lagi. Dalam masa yang sama juga becek ni pula telah mengeluarkan resepi baru, iaitu pisang goreng unicorn yang mempunyai pelbagai jenis campuran pewarna yang tidak luluslah oleh KKM. Jadi ia boleh membahayakan kesihatan seseorang. Jadi becek ni pada akhirnya dia telah masuk ke dalam hospital akibat daripada tahap kimia yang tinggi di dalam badannya. Kedua-dua watak ni dia menunjukkan tanggungjawab mereka yang sebaik mungkin untuk menyara anak-anak mereka, walaupun dorang ni terpaksa melanggar etika perniagaan dan menyalahi prosedur penyediaan makanan. Sekian itu sahaja dari saya, terima kasih. Saya teruskan kepada ahli kumpulan saya yang kedua. Assalamualaikum diucapkan kepada lecturer, tutor serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Isyamuddin bin Ahras, nombor metrik BC 22160316. Hari ini saya akan membuat ulasan tentang Teater Peti Sejuk yang baru sahaja ditayangkan di JKKN Sabah. Saya akan membuat ulasan Teater Peti Sejuk ini. Permulaan cerita ini sangat-sangat menarik kerana saya melihat dua situasi yang berbeza dilakonkan tetapi mempunyai jalan cerita yang sama, iaitu masalah kesihatan yang mengakibatkan kematian. Sikap ibu bapa yang mementingkan diri sendiri sehingga orang yang tidak bersalah menjadi mangsa. Sebagai contoh, sikap Mak Mona janda sangat menyayangi anaknya tetapi cara didikan beliau salah. Hal ini kerana Mak Mona janda telah menyuruh anak sulungnya iaitu Lisa untuk berdiet secara berlebihan kerana ingin anaknya mengikuti pencarian model. Disebabkan itu, anaknya mengalami kekurangan nutrisi dan mengakibatkan kematian. Selain itu, sikap Pak Mat juga telah memakan diri sendiri kerana beliau berniaga dengan tidak jujur. Beliau meletakkan bahan kimia dalam resepi pisang goreng yang dijualnya. Dalam hal ini, anak Pak Mat iaitu becek kerap makan pisang goreng bapaknya itu sehingga beliau merasakan kesakitan pada bahagian perut. Hal ini menyebabkan becek mengalami penyakit kolon dan mengakibatkan kematian. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Zanizam bin Ismail. Saya akan menyambung ulasan tentang Peti Sejuk. Secara kesimpulannya daripada Teater Peti Sejuk ini kita dapat melihat kedua-dua watak ini mempunyai kebaikan yang tersendiri demi menyara kehidupan untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka. Walau terdapat kesan sampingan daripada makanan tersebut, sebelum melakukan sesuatu kita harus menyelidiki atau mengkaji agar tidak
tidak mendapat kesan yang negatif daripada makanan itu. Pemakanan yang baik merupakan makanan yang seimbang serta mengambil makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan manusia. Memerlukan makanan dan vitamin untuk membebaskan dan menjaga kesehatan. Media massa adalah salah satu platform untuk mempopularkan pemakanan seimbang menerusi pelbagai program dan penulisan. Oleh itu, sekiranya merancang pemakanan pelbagai jenis makanan untuk memenuhi sebahagian daripada piramid makanan. Pihak yang bertanggung jawab juga diharapkan dapat memberi panduan kepada masyarakat untuk menyediakan makanan yang seimbang kepada keluarga dan anak-anak. Oleh itu mendidik anak-anak dari rumah cara mengambil pemakanan yang sihat dan didikan awal diharapkan dapat diaplikasikan apabila berada di luar rumah, terutama di sekolah dan universiti. Sekian, terima kasih.